Okay. Bismillah walhamdulillah Allahumma aftah alaina madaka wanshur alaina min qadari rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma afina fi abdalina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina. Para pelajar yang dirahmati Allah SWT, kita dah belajar separuh daripada bab tajuk kita ini, hukum syarak. Kita dah belajar separuh. Jadi kita akan sambung perkara yang kedua, iaitu disebut sebagai hukum wada'i. Hukum wada'i. Disebut itu wada'i. Macam itulah, hukum wada'i. Yang sebelum ni kita belajar dah hukum taklifi. Tak ada dua jenis hukum taklifi dan kedua hukum al-wada'i. Jadi kalau hukum taklifi itu kita dah faham satu perkara. Jadi kita akan tengok pula apalah itu hukum wada'i. Kalau hukum taklifi itu ada 5. Kita ada wajib, kita ada sunat, kita ada makruh, kita ada haram, kita ada harus. Itu perkara yang asas lah. Jadi satu hukum yang dipertanggungjawabkan oleh seseorang individu bila dia sudah balik. Maka jatuhlah hukum-hukum 5 itu. Kalau dia buat dapat pahala, kalau dia tak melakukan seperti haram, kalau dia buat dia dapat dosa. Jadi kita akan tengok itu yang asas. Selepas ini kita akan tengok hukum wada'i. Bagaimanakah sesuatu hukum yang diletakkan dalam hukum syarak, bagaimanakah satu hukum tu dalam hukum syarak tu menjadi asbab, menjadi ruksah, menjadi azimah, menjadi sahih, menjadi batal. Jadi kita akan faham dah. Maksudnya hukum taklifi tu datangnya daripada mana? Bukanlah daripada hukum wada'i tu. Jadi ada sebab kat sini menjadi satu perkara tu jadi wajib. Jadi dia saling berkait lah. Saling berkait antara satu sama lain. Okey, siapa yang nak baca dulu? Saya Ustaz. Okey, sila. Hukum wada'i. Khitabullah yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab kepada sesuatu hukum atau syarat atau mani' penghalangnya. Sahih atau batil, azimah atau rukhsah bagi sesuatu hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Okey. Jadi kita faham dekat sini hukum wada'i ini bermaksud sesuatu yang ada sebab pertama, yang ada menjadikan sebab suatu hukum tu adanya syarat, adanya penghalang, boleh jadi sahih, boleh jadi batal, boleh jadi azimah. Datang mana daripada azimah kita akan tengok nanti, iaitu hukum yang asal, ataupun kita ada ruksah, keringanan. Maka daripada semua ni, ada 7 ni, maka kita akan tengok semua tu berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Kita akan tengok satu maksud, dia ada 7 ni lah. Khitab Allah, hukum Allah, ataupun Al-Quran, ataupun bicara Allah yang menjadikan sesuatu itu sebab. Kenapa ni berlaku dan kenapa sebab tu berlaku dan apa yang perlu kita lakukan. Itu maksudlah. Dia tengok satu persatu, kita ada 7 lah. Kalau yang hukum taklifi itu ada 5. Hukum wada'i ada 7. Jadi kita akan tengok satu persatu. Okey, siapa nak baca yang pertama? Sebab. Saya Ustaz. Sila. Sebab perkara yang dijadikan oleh syarak sebagai pencetus kepada sesuatu hukum syarak. Ia bermaksud sesuatu hukum itu wujud jika wujud sebabnya, dan hukum tersebut tiada jika tiada sebabnya. Contohnya adalah sebab seperti yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Artinya, perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang daripada kedua-duanya 100 kali sebatan. Surah An-Nur, surah 24, ayat kedua. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya lelaki dan wanita
yang berzina disebat sebanyak 100 kali sebatan setiap seorang. Perintah ini menunjukkan bahawa zina adalah perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan ia telah dijadikan sebab bagi kewajipan melaksanakan hukuman sebab kepada penzina. Okey, pertama kita akan sebab. Kita akan tengok bagaimanakah suatu hukum tu menjadi pencetusnya kepada hukum syarak. Ini maksudnya perkara yang dijadikan oleh syarak sebagai pencetus kepada hukum syarak. Adanya sebab ni, maka keluarnya hukum. Itu tu. Okey, maka kita tengok sini, kalau tak ada benda sebab ni, maka tak ada hukum. Jadi tengok sini, az-zaniyatu waz-zani, penzina lelaki dan penzina perempuan. Okey. Dia ada sebab dah ni. Sebab dia apa? Iaitu kita panggil sebab dia adalah zina. Ini panggil sebab lah. Saya tulis Melayu senang. Okey, sebab. Sebab dia zina, dia jatuhnya hukuman. Macam tu. Bila dah ada, sebab dia berzina, adanya hukuman. Iaitu dia kena sebat, kena sebat berapa kali sebat? 100 kali. Macam tu. Jadi sebab dia berzina, adanya hukum sebat. Kalau dia tak berzina, tak adalah hukum sebat tu. Jadi datangnya sebab ni, mengapa datang satu perkara tu, adanya hukuman. Adanya hukum. Jadi masuk kat sini. Itu dia panggil. Jadi kita nampak kat sini, kalau seseorang tu dia berzina, sebab dia berzina, dia kena sebab. Dia kena sebat. Jadi inilah dipanggil hukum wad'i. Berlakunya. Maka kalau bila dah dia kena sebab dia berzina, bila sebab dia berzina, maka dia kena sebat, maka jatuhnya hukum taklifi. Bila kat sini natijah dia adalah hukum taklifi yang kita belajar minggu lepas tu. Minggu ni taklifi. Macam tu. Apa hukum taklifi? Maksudnya haram lah. Orang tu nak berzina, haram lah. Macam tu. Maksudnya dia berkaitan. Datangnya hukum wad'i ini sebab dia berzina. Bila dia berzina ada sebab dia, maka dia kena sebat 100 kali. Macam tu. Dan sebab dia tu kena 100 kali. Macam itulah. Dia fahamnya begitu. Okey. Nampak tak jelas tu? Bukan zina ni. Zina ni punca dia lah. Saya pergi padam sikit, pergi nampak sikit. Isu dia zina. Bila dia berzina, dia ada kena sebat 100 kali. Bila dia adalah sebab tu, kenapa bila sebab tu. Itu. Bukan sebab dia kenapa dia berzina. Tak. Sebab jatuhnya hukum sebab ni, sebab dia berzina. Ni dia panggil sebab. Dia panggil sabab. Kalau bahasa Arab lah. Sabab. Okey, itu yang pertama dah. Kalau tak ada hukum, saya katalah, tak ada hukum satu sebatan ni, maka zina tu boleh lah. Na'udzubillah lah. Jadi kita katakan bahawa sebab dia kena 100 disebabkan dia berzina. Maka jatuhlah hukum bagi orang yang berzina itu, orang untuk berzina tu jatuhnya hukum haram. Okey. Nampak tak jelas tak untuk yang pertama ni? Sebab ni? Sebab. Jelas tak? Jelas tak? Kita pergi yang kedua, siapa nak baca? Syarat pula. Ya. Okey, terus. Yang perkara yang membolehkan. Ya, betul. Syarat. Perkara yang membolehkan sesuatu hukum itu wujud dan ketiadaannya menyebabkan ketiadaan hukum. Namun begitu, syarat boleh wujud tanpa wujudnya hukum. Contohnya syarat seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Artinya, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu hingga ke siku. Dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu sampai ke buku lali. Surah Al-Ma'idah.
Surah yang kelima ayat yang ke-6. Okey, ayat ini. Baca ayat ini. Ayat ini dijadikan wuduk sebagai syarat sah solat. Okey. Sekarang syarat ni kita faham lah. Ini cuma dia panggil istilah lah. Maksud syarat ni, nak dapatkan satu hukum, mesti syarat ni. Misal kata, kalau kamu nak dapat SPM 5A, syarat dia kamu kena belajar start malam dah. Tu panggil syarat. Tapi kalau kamu tak nak dapat A, misal kata, maka tak payahlah ambil syarat tu. Tak payahlah belajar. Itu contoh lah. Contoh lain. Kalau kamu nak masuk Smart Hafiz, paling tidak kamu adalah hafal Quran, begitu. Tapi kalau tak ada perkara tersebut, maka kamu tak dapat patuhi syarat tersebut, kamu tak boleh masuk Smart Hafiz. Itu dipanggil perkara tersebut. Itu maksud boleh tak boleh, boleh ke tak boleh. Kalau boleh, macam mana? Kalau tak boleh, tak payahlah buat. Macam tu. Okey, jadi kita tengok kat sini. Jadi kita nampak kat sini Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, iza khumtum ila salah, bila kamu nak mendirikan salat, bila kamu nak salat, apa yang Allah kata syarat dia. Ini bahasa mudah, kalau nak tahu syarat dalam Quran ni, dia ada huruf iza lah, tapi tak semua tempat, tapi lebih kurang kebanyakannya begitulah. Iza, bila ada iza ni maksudnya syarat lah. Apabila, tu maksudnya syarat. Apabila, bila kamu nak mendirikan salat, bahasa beras sini dengan apabila lah. Apabila kamu nak mendirikan salat, patut ada fa di sini. Maka kamu nak buat salat, apa kena buat? Maka faghsilu wujuhakum. Syarat yang pertama, kena basuh muka. Wa aydiyakum ilal marafiq. Syarat yang kedua. Wamsahu biru'usikum. Syarat yang ketiga. Wa arjulakum ila ka'bain. Syarat yang keempat. Jadi itulah panggil syarat. Kalau kamu nak solat, tapi kamu tak basuh muka, tak bolehlah nak solat. Kamu nak solat, kamu tak nak basuh tangan hingga ke siku, tak bolehlah. Jadi itulah panggil syarat. Kalau nak solat, syarat ni mesti buat. Kalau kamu buat, tak sah lah benda tu. Tak sah lah. Dah kenapa nak buat macam tu? Tak boleh nak melakukan. Maka di sini kita nampak, bukan dia satu benda yang wajib. Dia bukan sebab. Dia sebab ni jatuhnya hukum perkara tersebut. Syarat ni suatu benda yang luar. Perkara yang belum melakukan perkara tersebut. Itu panggil syarat. Kalau sebab tadi dia ada tu sebab tu. Maksud kena sebab dia kena rotan 100 kali, maka adanya hukum zina tadi tu. Maka zina tu haram. Ya, ini tak sampai yang haram. Tak ada sampai peringkat yang lebih berat. Maka di sini untuk menjadikan syarat sah salat tu saja. Kalau kamu nak solat, maka kena ada perkara ni. Macam tu. Itu dipanggil syarat sah. Dia panggil syarat. Kalau sebab tadi lain lah. Sebab lain. Kenapa adanya hukum tu? Daripada itu, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atal jaddah. Bukan syarat dia. Syarat lain kalau tadi kita baca sebab tadi kan. Okay, syarat untuk berzina, maka kena sebab. Jangan salah faham begitu. Itu ada hukuman. Datangnya hukum. Di sini kat sini kau dah faham kan? Perkara yang bolehkan satu hukum itu wujud dan keadaan hukum tu. Maksudnya kalau nak buat salat ni, hukum tu adalah. Kalau tak nak buat, tak adalah hukum tu. Hukum tu apa? Iaitu wudu. Macam tu. Jelas tak? Untuk yang ni. Jelas. Faham? Okey. Itu yang pertama lah. Jadi cuba saya nak tambah kat sini. Kita ada syarat, kita ada rukun. Apa beza syarat dan rukun? Apa beza syarat dan rukun? Siapa berjawab? Apa beza syarat dan rukun? Siapa tahu? Apa beza syarat dan rukun? Syarat sah salat. Rukun salat. Apa beza dia? Apa beza dia? Apa beza kedua-dua tu? Boleh? Ada nak cuba? Ada nak cuba?
Tak tak. Okay, kalau syarat ni suatu benda yang luar dari perkara tersebut. Luar lah. Okay. Kalau rukun, dalam. Tu maksud dia. Okay, tu panggil rukun. Syarat luar, rukun dalam. Syarat sah solat maksudnya kena wuduk. Kalau rukun, apa dia? Baca bismillah. Tu. Maksudnya bismillah tu dalam. Dalam. Okay. Dan tu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, tengok kat sini. Macam pula? Mani'. Okay, terus. Mani'. Perkara yang dijadikan oleh syarak sebagai penghalang kepada kewujudan hukum atau sebab hukum. Contoh, mani' yang menghalang kewujudan hukum seperti yang terkandung dalam sabda Rasulullah SAW. La yarisul muslimul kafir wala yarisul kafirul muslim. Artinya seorang muslim tidak boleh mewarisi harta seorang kafir dan seorang kafir tidak boleh mewarisi seorang muslim. Riwayat Muslim. Dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang seorang muslim mewarisi harta pusaka yang ditinggalkan oleh kaum kerabat yang bukan beragama Islam dan begitu juga sebaliknya. Larangan ini menunjukkan bahawa perbezaan agama adalah penghalang kepada pewarisan harta pusaka. Okey. Terima kasih. Jadi tengok yang pertama. Okey. Kalau makna ini dia menghalang hukum tu daripada diterima. Ada perkara ni halanglah. Contoh kita ambil mudah kan. Bahasa mudah lah. Kamu dilarang makan lebih daripada pukul 7. Contoh. Tu dilarang lah. Kalau kamu makan, adalah hukuman dia. Mungkin jadi berdosa ke, macam itulah. Hukuman dia begitu. Adanya penghalang, dia panggil larangan. Kalau bahasa ni kita ada dalam bahasa Arab tu banyak ada huruf la lah. Ada huruf la lah. Bahasa mudah dia. Ni antara yang lain lah. Okey. Contoh lain, sebelum kita ambil contoh ni, kita tengok contoh lain. Contoh. Orang nak perempuan kan. Perempuan. Okey, perempuan. Perempuan haid. Okey. Dia nak solat. Perempuan haid. Dia boleh tak solat? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dalam keadaan haid. Okey, jadi haid ni dia panggil apa? Sebab. Bukan sebab. Kenapa dia tak boleh solat? Adanya haid. Adanya haid. Maksudnya haid tu menyebabkan tak boleh solat. Tu panggil larangan. Larangan. Itu. Jadi kamu kena beza istilah Melayu, istilah Arab. Kamu jangan samakan sebab. Okey, sebab. Bahasa Melayu tak gitu. Dari bahasa Arab ni disebut mani', menghalang. Untuk kalau kita faham memanglah sebab haid tak boleh lah solat. Tapi tak boleh tu. Tak boleh tu yang dipanggil larangan. Gitu. Contoh kita ambil sini kan. La yarisul muslimul kafir. Wala yarisul kafirul muslim. Kita dah belajar bab wasiat dulu. Dah belajar bab wasiat. Okey. Wasiat, orang Islam boleh wariskan harta pusaka dia kepada orang Islam. Tapi misal kata bapak dia Islam. Itu. Anak dia Along tiba-tiba masuk kafir. Macam tu. Tiba-tiba dia masuk kafir. Maka sebabkan Along ni masuk kafir, harta bapak dia tu terhalang lah nak dapat harta ni. Macam tu. Terhalang lah daripada menerima harta. Harta tu tak boleh diterima. Tu dia panggil terhalang. Dia tak dapat nak masuk. Tak boleh nak masuk. Itu maksud dia. Kalau sebab lain.
sebab kenapa dia kafir. Contoh, kalau sebab, kita ambil sebab, contoh sebab. Kalau dia sebab adanya ada panggil apa, hukum, contoh mudah sikit, hukum bunuh lah. Macam tu. Orang murtad kena hukum bunuh. Contoh yang paling tinggi lah supaya nak jelas. Orang murtad hukum dia bunuh. Kenapa orang murtad kena, bukan kenapa? Sebab dia murtad, maka datangnya hukum kena bunuh. Itu sebab. Okey. Jadi kalau yang terhalang ini, dia lain. Bunuh hukum ni. Ini panggil sebab kat sini. Tapi larangan dekat harta ni. Dia tak boleh menerima harta. Bahasa mudahnya, kalau bahasa Arab ni, manik ni, tidak. Ni, tidak. Kamu kena tengok kat sini. Ini salah satu contoh lah. Contoh. Macam tu. Kalau nak mudahnya, kalau bahasa Arab kan, banyak Quran, dia akan tulis tidak. Jangan. Tu panggil manik. Tadi kan. Kalau hukum syarat, dia ada lafaz huruf iza. Begitu. Ini salah satu clue lah untuk kita faham tu. Kalau kita bagi sabab pula, dia terus datang secara jelas. Ada huruf, tak ada apa, dia bagi terus hukuman kat sini. Macam tu. Jadi nak tengok syarat ni, kamu akan belajar bahasa Arab nanti. Dia ada huruf syarat. Ada iza, ada in dan sebagainya. Okey, kalau huruf mani', lalaran, dia ada tidak, ada jangan. Nanti ini kamu akan belajar. Kamu akan belajar. Macam tu. Tidak dan juga jangan. Bila ada perkataan tidak dan larangan jangan ni, maka perkara tu tak boleh terhalang kepada untuk melakukan perkara tersebut. Macam inilah. Orang Islam tu tak boleh mewarisi harta kepada orang kafir. Terhalang. Kenapa tak boleh? Sebab dia orang tu kafir. Betul juga orang kafir tak boleh bagi pusaka kepada orang Islam. Sebab ada yang penghalang, iaitu mereka bukan agama Islam dan dia tu salah seorangnya agama kafir. Dalam masa yang sama, tengok kat sini lafaz tu, wala. Ini salah satu perkara lah yang nak kita faham. Dalam Quran ataupun hadis, kita akan tengok berdasarkan lafaz. Lafaz ini yang menentukan, sebagaimana yang kita belajar tu, para belajar, kita belajar dari sudut istinbat hukum. Contohnya, kenapa ada istinbat hukum? Kita nak kenal siapa, mengapa, apa yang berlaku, kalimat apa, fi'il apa. Itu yang datang. Daripada perkara-perkara tersebut lah datangnya hukum tadi. Macam tu. Macam ni, kalau mana terhalangnya orang kafir tu menerima harta Islam. Kalau dia buat, haramlah hukum dia. Tu jadi hukum taklifi lah. Jadi hukum taklifi. Macam tu. Jelas tak? Ada soalan? Ada soalan tak? Boleh? Boleh Ustaz. Ustaz, jadinya kalau dalam bab ni sebab dengan manik ni kena beza Ustaz? Ya, beza. Dia, okey. Dia macam ni lah tengok. Perkara yang dijadikan oleh hukum syarak sebagai penghalang kepada kewujudan hukum atau sebab hukum. Jadi sebab tadi yang utama. Sebab tadi utama. Kita tengok macam ni. Saya kata, Allah. Hilang. Padam dulu. Saya buka balik. Kita patah balik ke sini.
Okey. Dia hampir sama tapi tak sama. Okey. Tu contoh tadi lah. Contoh sini Okey. Orang kafir, contoh saya kata ni bapa ada Islam. Okey. Bapa ada Islam. Bapa dia meninggal, nak bagi harta. Dia ada 2 anak. Ada Along, ada Angah. Okey. Kalau ikutkan, pusaka boleh pergi pada Along, boleh pada Angah. Sebab kedua-duanya Islam. Itu yang pertama. Sekarang ni, tiba-tiba Along dia ni kafir. Okey. Dia ada harta ni, 1 juta. 1 juta. Along dia nak dapat duit ni, tak boleh lah. Terhalang kerana dia kafir. Macam tu. Ada yang terhalang. Dalam masa yang sama, ada pula hukum sebab hukum ni. Tapi dia jatuh kepada lain. Yang ni satu perkara terhalang, manik untuk dapat harta ni. Tapi kalau sebab hukum, dia akan pergi pada hukum yang besar ni tak? Bila dia kafir, contoh hukum yang paling besar, dia kena murtad, kena bunuh. Macam tu. Ini sebab dia kena bunuh kerana dia kafir. Yang ni dia terhalang. Dia terhalang dapat duit tu. Macam tu. Jadi kalau sebab ni dia ada sebab ni hukum ni. Hukum kena bunuh. Bahasa mudahnya ada hukuman lah. Hukuman yang antara mudahnya kata berat lah. Macam tu. Tapi kat sini kalau nak dapat clue kat sini, kalau manik ni adanya perkataan tidak. La kat situ. Wala yarisu. Itu maksud dia. Hampir sama. Tapi dia pecah kepada 2. Sebab belah sini, manik sebelah sini. Natijahnya tak samalah. Natijah dia tak sama. Tapi seakan-akan sama. Tapi tak sama. Itu maknanya dia panggil manik. Sebab manik ni, itu kata kita kena bezakan. Sebab bahasa Melayu tak sama macam sebab Arab. Sebab tadi. Dia agak berbeza. Kalau kita sebab kat sini, perkara yang dijadikan syarak sebab pencetus kepada hukum syarak. Macam tu. Kenapa ada sebab 100 kali tercetus hukum? Ulama kajilah. Kenapa kena bayar kena sebab 1 kali? Ada yang hukum kat sini. Sebabnya dia berzina. Macam tu. Itu salah satu. Tu panggil pencetus hukum. Dekat sini, dia tak boleh menerima. Tu dia panggil la yarisu al-kafir. Hukum dia tu. Dia menghalang kewujudan hukum. Asalnya boleh. Kalau zina tadi tak boleh lah. Asalnya, bapak dah bagi Along boleh. Tapi kalau harta ni, asalnya Along ni boleh. Tapi disebabkan ada penghalang. Dia tu kafir, maka dia tak boleh menerima. Macam tu. Itu maksud dia. Ada penghalang. Jelas tak Amin? Jelas Ustaz. Terima kasih. Okey. Kalau tak faham tanya. Okey, seterusnya. Contoh ni. Dia ada 2 lagi. Contoh manik menghalang sebab hukum. Tadi kewujudan hukum. Okey. Yang kedua dia panggil sebab hukum. Okey. Jadi jangan sama sebab hukum di atas. Sebab tu. Kat sini tengok. Saya baca terus lah. Walillahi ala nasi hujjul baiti man istata'a alaihi sabila. Okey. Asal kita baca haji tu, semua kena pergi haji. Satu kewajipan. Sebab ada walillahi ala nahis hujjul bait. Tetapi adanya penghalang. Misal kata dia tu tak mampu pergi. Jadi datangnya ni manis tata'a ilaihi sabila. Macam tu. Ada tidak kemampuan tu penghalang kepada kewajipan ibadah haji. Dia kena pergi. Dia kena lakukan. Asalnya hukum tu dia kena pergilah. Asalnya gitu. Asal macam ni lah. Asalnya boleh bagi harta. Asalnya boleh pergi haji. Tapi ada penghalang dia nak pergi haji. Ada penghalang daripada mewariskan harta. Kalau sebab tadi, hukum tu terkeluar terus. Pencetus hukum. Memang asal-asal tu dah hukum dia gitu. Tak boleh kata zina tu boleh. Zina tu pun tak boleh. Macam ni lain. Haji tu asalnya memang wajib lah. Tapi sebab dia tak mampu, jadi penghalang lah bagi dia.
untuk mengerjakan haji. Nampak tak kat situ? Nampak? Jelas tak? Nampak Ustaz? Okey. Terus yang D lah. Siapa nak baca? Yang D tu? Saya Ustaz. Okey, terus. Sahih. Perbuatan mukallaf yang cukup rukun dan syaratnya. Perbuatan yang sahih akan memberikan kesannya dari sudut syarak seperti solat yang memenuhi rukun dan syaratnya. Kesannya ialah seseorang mukallaf itu terlepas daripada dosa dan tidak perlu mengulangi atau qada solat tersebut. Okey. Ni samalah bila kita dah tahu. Contoh lah, seorang tu dia nak solat tadi dah. Dia solat. Dia dah cukup syarat, iaitu syarat dia kena wuduk. Misal kata dia dah wuduk. Wuduk. Dia dah cukup sempurna wuduk dia. Pertama dah selesai dah. Syarat luar tadi. Lepas tu rukun-rukun dia semua buat. Rukun dia semua buat. Baca Fatihah dah. Semua dia buat. Maka solat tu sah. Bila solat tu sah maka dia terlepas daripada dosa. Itu maksud dia. Maka perbuatan dia tu dah sah lah. Cukup rukun, cukup syarat. Maka itu dah dipanggil perkara tersebut jadinya sah. Jadi perkara itu benar. Okey. Nampak tak? Ini mudah sikit. Okey, teruskan. Yang E, siapa nak baca? Saya Ustaz. Ya. Batil. Perbuatan mukallaf yang tidak cukup rukun dan syaratnya. Perbuatan yang batil tidak memberikan kesannya dari sudut syarak seperti solat yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Solat tersebut tidak membebaskan seorang mukallaf daripada dosa dan dia perlu mengulangi atau qada solat tersebut jika telah tamat waktu. Okey. Dari ini sah kita dah lengkap semua. Wuduk selesai, rukun. Tapi ni batal lah bahasa kita. Batal. Batal lah. Okey. Dia solat, syarat dia cukup. Tempat bersih, menghadap kiblat, syarat cukup. Tapi bila nak rukun, dia tak baca Al-Fatihah. Batal lah solat dia tu. Dia tak baca Fatihah. Maka batal lah. Tak cukup syarat, tak cukup rukun. Tu contoh mudah lah. Contoh mudah. Contoh kita lagi, contoh ni. Kalau puasa kan. Contoh kedua, kita ambil puasa. Puasa. Puasa daripada awal terbit fajar sehingga terbenam matahari, dia tak makan, tak minum, cukup syarat. Macam tu. Rukun-rukun dia, tak ada lah rukun. Maksudnya syarat-syarat dia dapat buat. Maka perkara tersebut. Tetapi kalau dia puasa, tiba-tiba dia pukul 2 tengah hari dia makan dengan sengaja. Batal lah tersebut. Dan dia perlu apa kena buat? Solat ke? Pertama dosa lah. Kalau dia sengaja. Kalau sengaja tu dosa lah. Dan dia apa dia buat? Dia kena qada solat, ganti puasa. Itulah maksudnya. Batil ataupun batal. Gitu. Jelas? Nampak? Nampak Ustaz. Okey. Lagi 2. Last ni. Saya ada. Terus? Azimah. Perkara yang disyariatkan pada permulaannya dan bukan syariatkan kerana wujudnya halangan. Contohnya azimat adalah seperti melakukan solat zuhur 4 rakaat, tidak memakan bangkai dan berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, azimah tadi dia taklah macam, sebab azimah ni dia datang suatu tuntutan yang memang ada daripada azali lagi. Azali dia begitu. Allah kata aqimus salah, kan? Dirikan salat, macam tu. Berpuasalah, kutiba alaikumus siyam. Perkara tu memang ada secara jelas. Secara jelas. Tak perlu dipertikaikan lagi, kan? Tak perlu pertikaikan. Al-hillu maita, kan? Nabi sebut kan, apa tu? Al-maitata wal lahmal khinzir,
wala takul Allah Akbar. Tak pernah saya tengok di sini. Okey, juga aqimus solah kutiba alaikumus syiyam. Itu perkara tu asas. Itu panggil azimah. Syarat permulaannya memang dah dia ada dah. Tak ada penghalang. Memang tak ada Allah kata semua kena solat. Macam tu. Semua kena puasa. Tu tak ada penghalang dah. Memang syarat dia panggil azimah. Azimah itu keazaman. Asalnya kewujudan tu memang dah ada. Itu panggil azimah. Okey. Kita tengok apa beza azimah ni. Ini dua partner. Ni dua partner. Kamu kena faham azimah dengan ruksah. Okay, siapa nak baca ruksah ni? Okey. Saya dah. Okay, terus. Haji Rufah. Perkara yang disyariatkan disebabkan wujudnya halangan untuk melaksanakan perintah asal syarak. Contoh Rufah seperti melakukan solat secara jamak dan qasar ketika musafir. Memakan bangkai ketika kebuluran yang boleh mengancam nyawa dan tidak berpuasa ketika bermusafir pada bulan Ramadan. Okey. Asalnya, contoh, asal solat tu Zuhur 4 rakaat. Ini asal dia. Tak ada orang kata solat Zuhur 3 rakaat. Tak ada orang kata. Tak ada orang kata puasa wajib bulan Syawal. Tak ada orang kata. Quran dah kata begitu. Kan? Tak ada orang kata makan bangkai tu boleh. Asalnya begitu. Tetapi adanya ruksah. Ruksah ni apa? Kemudahan ataupun keringanan. Macam tu. Kemudahan ataupun keringanan. Kemudahan ataupun keringanan. Okey, asal itu. Kemudahan ataupun keringanan. Okay, apa yang berlaku? Contoh yang mesti tahulah. Asalnya solat Zuhur tu mesti 4. Tiba-tiba boleh jamak dengan asar. Kenapa pula gitu? Patutnya Zuhur pukul 2. Tapi adanya ruksah. Patut ada pula qasar. Boleh baik semayang 2 rakaat pula. Tu dia panggil adanya keringanan. Adanya kemudahan. Bila makan bangkai, asalnya tak boleh makan. Tapi bila ada keperluan darurat yang boleh mengancam nyawa, maka boleh makan bangkai. Tu. Bulan Ramadan. Tiba-tiba kita musafir. Asalnya bulan Ramadan ni kita tak boleh tinggal lah. Tapi adanya ruksah. Maka kita boleh tinggalkan pada bulan puasa tapi kena gantilah. Itu panggil ruksah dengan azimah. Dia azimah ni satu perkara yang asal-asalnya begitu. Tak ada perubahan. Yang kekalnya jelas. Yang telah disyariatkan oleh Islam. Tapi dalam masa sama adanya ruksah, Allah mudahkan hamba-hambanya untuk melakukan perkara-perkara yang dilunaskan dalam agama. Maka para pelajar kita tengok kat sini, bila kita tengok hukum wadu' ini ada 7. Maka kita akan melihat bagaimanakah hukum ulama' menetapkan satu hukum tu, dia ada cara dia. Bukan semua sama. Sebab nak membezakan setiap perkara tu adanya sebab. Adanya syarat. Adanya manik. Adanya sahih. Adanya batal. Adanya azimah. Adanya ruksah. Supaya mukallaf ni tahu dia punya batasan dia. Aku nak buat benda ni tak boleh. Aku nak buat syarat ni mesti nak dipenuhi baru boleh. Aku dihalangkan untuk dapat benda ni, ada dia. Untuk melakukan satu perkara adanya sahih. Kalau buat cukup syarat, cukup rukun, dapat melakukan. Kita batal. Kalau kita tak buat satu syarat dengan betulnya rukun ni tertinggal, batal lah. Lepas tu dalam masa ni kita ada 2 perkara yang paling asas, azimah. Dalam semua perkara ni, adanya azimah. Satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam masa yang sama, Allah bagi keringanan kepada hamba-hamba iaitu dengan jalan ruksah. Okey, setakat ni ada soalan. Habis dah kita punya hukum wadu' ni. Ada soalan tak? Itu. Soalan? Tak ada, Ustaz. Okey. Maka kita akan tengok, okay, jadi kita akan nampak lah kenapa perlunya semua-semua ni supaya kita lihat perkara tersebut ada kepentingannya. Kerana Allah jadikan sesuatu ini ada hikmahnya. Ulama' bila nak mengistimbatkan hukum, mereka mengkaji. Apa sebab lah? Kenapa jadi begini ya?
Kenapa? Apa hikmah dia? Supaya kita nampak kesan dia tu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita. Kita tahu batas-batas kita. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Apa yang wajib, apa yang haram. Apa yang sunat, apa yang harus. Okey, kita baca ya, ada 3 perkara je. Okey, boleh baca? Siapa nak baca yang pertama? Saya Ustaz. Ya, terus. Kepentingan pensyariatan hukum syarak kepada manusia. Yang pertama, syariat memberi petunjuk kejayaan yang hakiki kepada manusia di dunia dan di akhirat. Hal ini kerana manusia ialah hamba Allah yang lemah. Jika mereka tidak mengikut petunjuk hukum syarak, kehidupan mereka akan menuju kepada kehancuran. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan kejayaan yang hakiki bagi manusia adalah apabila mereka berjaya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim. Artinya, sesiapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Surah An-Nisa surah ke-4 ayat 13. Okey, perkara yang asas ni masih iaitu kena dapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Allah SWT menjelaskan siapa yang taat kepada Allah Taala, siapa yang taat kepada Rasul, Allah bagi ganjaran dia apa? Syurga. Itulah ganjaran dia. Maka kita kena patuhi apa yang wajib. Macam tu. Kita kena tahu tu panggil hukum syarak tu. Apa yang wajib, apa yang haram. Hukum taklifi tadi dah. Apa yang harus, ibahah. Itu. Apa yang makruh. Itu. Apa yang mandub. Itu. Jadi kalau kita laksanakan apa yang diperintah oleh Allah SWT, maka kita dapatlah syurga. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Itu yang pertama lah. Maka bagaimana nak dapat hukum taklifi ni? Bukanlah bagaimana nak dapat. Bagaimana kita nak memahami ni? Ulama' dah susun dah. Okey, kamu nak buat wajib, adanya solat. Nak solat tu bagaimana? Kalau kita buat perkara-perkara haram, datang tu bagaimana? Apa yang sebab kamu dikenakan hukum begini? Apa yang menghalang kamu daripada mendapat harta-harta tersebut? Itu dipanggil hukum wadai. Bila hukum wadai telah ditetapkan, ada yang hukum taklifi. Itu secara teori lah. Tapi pelaksanaan dia kita kena tahulah, iaitu pada hukum taklifi. Yang paling penting kita dapat kat sini. Kat sini lah. Sebab tak samalah setiap perkara yang haram berbeza dengan wajib. Mani' berbeza dengan sabab. Gitu. Supaya kita tahulah ukuran tu kat mana. Apa yang boleh, apa yang tak boleh. Itu yang pertama lah. Seterusnya, ini yang paling penting. Supaya kita nampaklah bagaimana kalau kita nak menghukum seseorang. Menjatuhkan hukum seseorang. Bukan kita lah hakim. Okey? Teruskan. Kedua. Ya. Kedua, syariat menjamin keadilan. Kesamaan antara manusia dengan bintang kekaliman. Adil dan rahmat merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Allah Subhanahu wa taala melarang manusia untuk tidak berlaku adil atau saling menzalimi antara satu sama lain. Hal ini kerana kezaliman tidak pernah mendatangkan kebaikan kepada manusia di dunia atau akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Dia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya ini supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Surah An-Nahl. Surah ke-16 ayat. Okey. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita tengok apa yang kita nak faham bagaimana hakim. Bagaimana kita nak melaksanakan satu syariat itu ada yang keadilan.
Kalau kita nak meletakkan satu perkara tu, okey, ini wajib. Kita kena ikutlah. Ada keadilan lah. Adil lah. Kalau kamu kita dah tahu garis panduan. Ini wajib, ini haram. Ini sunat, ini makruh, ini harus. Itu keadilan lah. Kalau dah tak diterangkan apa yang wajib, maka kita takkan lakukan perkara yang wajib. Macam tu. Contoh perkara wajib. Kita wajib untuk ilmu. Kamu dah masuk Smart Hafiz, kamu kena untuk ilmu. Dan kalau main-main, masa kelas, masa tu tak ada keadilan. Bila tak keadilan, kamu dah tak patuhi undang-undang. Bila tak patuhi undang-undang, berdosalah hukum dia. Jadilah haram. Tu nak bagi keadilan. Sebab tu kita faham, adanya keadilan. Adanya undang-undang. Kita ada wajib kat situ. Lepas tu kita ada hukum haram tak. Macam kata tak boleh merokok. Kan? Bila kita tahulah hukum-hukum tu, kita melaksanakan hukum tu, maka jatuhlah haram. Jatuhlah berdosa. Kita ada sunat. Nak sukan boleh, tak nak sukan pun tak ada masalah. Itu adanya hukum, adanya batas. Itu keadilan lah. Ada kesesamaan. Semua orang sama. Kan? Tak ada beza. Kalau Amin dengan Adib ke, Amin dengan Afiq Jan ke, tak ada beza lah. Semua yang sama. Kalau Afiq Jan buat salah, Adib buat salah, saya tak ada bezakan. Contohnya, kita kalau ada orang bezakan. Sebab Afiq Jan macam ni, Adib Fawaz macam ni, Adib kena lebih sikit. Tak ada. Tu panggil kesamaan. Kesamaan. Semua kena perkara yang sama. Kalau wajib, semua kena solat, semua kena solat lah. Cik Khalid kata, semua kena ada pelajar. Masuk ke maghrib, kena ada semua. Isyak kena ada semua. Masa kena patuhi ya. Itu dia panggil. Yang kita belajar, ada kelas. Masuk kelas, pukul apa. Kalau cikgu dah habis, baru boleh keluar. Masa kelas, kena fokus kan. Tulis nota. Ini masa kelas, kita main game. Bagaimana kita yang keadilan. Kita yang memilih jalan tersebut. Kita melakukan dosa, kita yang pilih. Tu kadang-kadang kita ni, keberkatan kita ni tak ada. Kita belajar-belajar tak faham. Belajar-belajar tak faham. Di situ kita nampak kita kena check balik. Sebab tu Allah kata innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah dah jelas secara jelas. Allah suruh kita buat adil, buat ihsan. Bukan untuk orang lain saja, tapi untuk diri kita. Kita kena adil dalam diri kita. Kita kena ada ihsan dalam kita. Ini setiap masa je kan. Nak kena tasmik je, kena bagi tahu macam ni. Nak kena buat macam ni. Berapa kali nak teram macam tu kan. Tapi kita tak laksana. Lepas tu abai. Jadi kita banyak kalau sengaja, jadi kita kena faham dah batas-batas dalam kehidupan. Okey, itu yang pertama lah. Okey, tengok terakhir sini, kita tengok. Ini yang antara yang penting dalam keseluruhan tadi. Ada satu perkara, iaitu bagaimana kita nak meletakkan diri kita ini dalam status antara batas-batas tersebut. Okey, siapa nak baca? Terakhir ni. Saya Ustaz. Okey, terus. 3. Syariat membebaskan manusia daripada pengaruh hawa nafsu dan tipu daya syaitan. Hal ini kerana syaitan sentiasa mencari jalan untuk menyesatkan manusia supaya mereka sentiasa berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengundang bala bencana. Syaitan sentiasa membisikkan kepada manusia supaya menuruti hawa nafsu dengan mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan bisikan tersebut hanyalah membawa kepada akibat yang buruk di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Surah Al-Azim. Artinya, dan berkatalah pula syaitan setelah selesai perkara itu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan kamu dengan janji yang benar, dan aku telah menjanjikan kamu lalu aku mengingkari janjiku itu kepada kamu. Dan tidak ada bagiku sebarang alasan dan kuasa mempengaruhi kamu selain daripada aku telah mengajak kamu. Lalu kamu terburu-buru mengikut ajakanku itu. Maka janganlah kamu salahkan aku, tetapi salahkanlah diri kamu sendiri. Aku tidak dapat menyelamatkan kamu dan kamu juga tidak dapat menyelamatkan aku. Sesungguhnya di hulu lagi aku telah kufurkan perintah Tuhan
yang kamu sekutukan aku dengannya. Sesungguhnya orang yang zalim mendapat azab yang sangat pedih. Surah Ibrahim, surah ke-14 ayat 22. Okey, terima kasih. Di sinilah perkara yang paling asas. Allah nak menjelaskan kepada bentuk ni para pelajar, kita ni manusia ni memang fawaswasallahu masyaitan. Memang daripada Nabi Adam alaihissalam sehinggalah ke akhir kiamat, mereka ni kerja apa? Jin semua ni, iblis semua ni akan mengganggu kita. Kan? Pengaruh hawa nafsu. Memang akan ganggu. Kan? Dia akan bagi tipu daya. Kita nampak itu betul. Kita nampak itu macam betul. Tapi itu salah. Tadi kita nampak benda tu macam wajib. Kita nampak tu wajib. Tapi syaitan ni dia hasut benda tu jadi kamu jangan buat lah, haram lah macam tu kan. Kalau benda yang haram, syaitan pula kata benda ni buat lah kan, tak apa kan, nanti boleh taubat, ada masa lagi, macam tu. Itu syaitan punya cara. Dia akan waswasa, yuwaswisu, dia akan menggoda, dia akan membisik, dia akan mengajak kita ni kepada perkara-perkara yang mungkar. Sedangkan dia tahu dia ni mana sesat. Tetapi kita ni menuruti hawa nafsu kita, kita ikut syaitan. Kita ambil contoh yang mudah lah. Contoh mudah kan. Contohnya benda yang haram tu kita katakan, kita contoh yang kata haram kan, contoh meniru dalam exam. Kan? Kita tahu meniru dalam exam tu berdosa lah macam kata kan. Tapi kita pun tak apalah tiru sikit ke tu. Bincang. Kita bincang ni. Di situ dah jatuhnya hukum. Kita biarkan diri kita termasuk dalam godaan syaitan. Tengok sikit lah. Tengok sikit. Kita terpengaruh begitu. Kita nampak macam, tak apalah, nampak indah lah. Dapat markah nak. Gitu. Itu dipanggil pengaruh hawa nafsu. Kita nampak perkara tu tidak baik. Contoh lagi kita ambil perkara supaya kamu nampak jelas lah. Kan kita dah pesan suruh ambil makanan. Kan sarapan. Ambil sarapan. Membazir lagi. Syaitan kata tak apalah. Biarlah makanan tu dah pukul 10 dah. Tak apalah. Biarlah. Macam tu. Tapi kita tak ambil. Kita dah meletakkan, kita tak adil dalam diri kita. Mak ayah dah bagi duit apa semua kan. Dah bayar yuran. Kita tak adil dalam diri kita. Kita tak berihsan kepada mak ayah kita. Masa di situ kita dah membuatkan satu benda yang daripada asalnya sunat. Tapi dia buat, kita tak buat benda tu jadi haram. Menjadi makruh. Boleh sampai berdosa. Maka kita tengok perkara-perkara tersebut. Dalam kehidupan kita ni banyak perkara lah. Semampu kita mungkin. Kerana itu para pelajar, tengok. Bila syaitan tu seru, fastajabtum li. Kita pun turuti hawa nafsu itu dengan berburu-buru. Dia tak salah tu. Aku cakap sini, hang ikut. Apa masalah hang? Dia tak ada apa. Dia kata tak ada apa. Macam tu. Lepas tu dia kata lagi, fala talumuni. Kamu janganlah salahkan aku. Kan? Aku cakap je. Kamu ikut kenapa? Macam tu. Kadang-kadang kita buat salah kan. Kadang-kadang ada seorang A dengan seorang B kan. Dia tengok dia orang pergi merompak bank. Aku ajak je, kamu ikut aku buat apa? Dia kata macam tu. Itu syaitan lah. Tu dia kata walumu anfusakum, dan salahkanlah diri kamu sendiri. Kamu yang pilih. Kita yang pilih. Kita nak buat benda ni, kita nak buat benda ni, kita tak nak belajar, kita yang malas. Itu. Kita nak buat kerja, kita tak hantar kerja. Itu semua pilihan kita. Tak ada siapa-siapa yang halang. Kan? Kita semua pilihan kita. Maka kita situ kita tahu tuntutan kita. Misal kata sekarang ni kan, wajib menuntut ilmu kan. Wajib menuntut ilmu. Kalau adalah nak guna internet tak kuat lah, kena carilah usaha. Kan? Duduklah dekat bawah mana. Dekat kafe ke, kan? Dekat meja kantin ke. Duduklah cari. Itu kena nampak kesungguhan lah. Kalau kita tak sendiri, kita yang meletakkan daripada wajib tu. Kalau tak buat, maka dapat dosa. Dia sendiri yang tanggung. Kita tak ada pilihan. Kan? Lepas tu kawan ajak, tak payahlah weh, janganlah tidur. Lepas tu kawan kata, dululah aku dah kata, aku ikut hang dah ni no. Sekarang kita berdua fail. Masa dah dapat result baru nak sebut. Nanti dah dapat SPM, kenapalah aku tak study. Pening. Masa tu ingatlah ayat ni. Fala talumuni walumu anfusakum. Ingatlah ayat ni sampai mati ya.
Fala talumuni walumu anfusakum. Menyasalahkan aku. Salah diri kamu. Kamu ikut aku buat apa? Macam tu. Jadi itulah syaitan. Itu perkara kecil lah. Tapi dalam agama lagi besar lah. Kita nampak rasuah tu kan. Pimpin tu ambil rasuah. Nampak macam bagus kan. Lepas tu bagi kat orang tolong sana, tolong sini. Kita nampak perkara itulah. Kita tahu tu haram. Tapi kita membantukan dia. Kita pilih dia jadi pemimpin pula. Na'udzubillah min zalik. Di sinilah tengok. Daripada perkara kecil-kecil, sekecil-kecil kehidupan kita ni. Sehinggalah ke besar-besar di sudut pemerintahan. Semuanya ada hukum syarak. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang ibahah, ada yang makruh, ada yang mandub. Itu yang kita pelajar, itu yang kita kena tahu. Wallahu'alam. Ada soalan?